Good morning, Kinabalu. Good morning. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk video kali ini aku akan ceritakan tentang tempat-tempat yang menarik di Ranau sebab bila aku bersembang dengan kawan-kawan aku khususnya yang berada di Semenanjung, masih ramai lagi yang tak tahu dekat mana Ranau ni dan apa tempat-tempat ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat di Ranau. Tapi macam biasa sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni. Kalau kau nak tahu, Ranau ni adalah satu daerah di Sabah di mana di sinilah terletaknya gunung tertinggi di Malaysia iaitu Gunung Kinabalu. Dan majoriti population penduduk Ranau ni adalah dari kalangan etnik dusun. Nama Ranau tu sendiri berasal daripada perkataan Ranohan daripada bahasa dusun yang membawa maksud sawah padi. Selalunya bila orang bercakap tentang tarikan yang ada di Ranau ni, orang akan kaitkan dengan Gunung Kinabalu, dengan Hot Spring, Desa Dairy Farm Kundasang. Tapi tahu tak korang, bila aku pergi kat sana, ada banyak lagi tempat-tempat menarik ataupun hidden gem yang ada dekat Ranau ni yang orang Malaysia patut tahu, khususnya pencinta alam sekitar, pencinta nature ni dan juga penggemar sukan-sukan ekstrim. Selalunya aku akan spend masa satu malam saja di setiap daerah semasa aku backpack di Sabah. Tapi di Ranau aku spend selama 3 hari 3 malam sebab terlalu banyak aktiviti-aktiviti ataupun tempat-tempat menarik yang untuk aku pergi dan aku buat dekat sana dan itu pun tak habis lagi. So aku suggest untuk korang pergi sendiri kat sana dan rasa dan menikmati keindahan yang ada dekat sana. Yang pertama adalah Tambiau Forest House. Tambiau Forest House ni terletak 9 km daripada Pekan Ranau dan dia berada di kawasan pergunungan. Dan Tambiau Forest House ni juga adalah sebuah campsite. Maksudnya kalau korang nak menginap di sana, korang perlu camping dengan menggunakan kemah. Founder dia adalah Uncle Richard. So Uncle Richard ni lah yang manage semua benda dari segi penginapan dan juga transportation. Normally untuk sampai ke sana, Uncle Richard akan pick up kita menggunakan 4x4 di pick up point dan menuju ke kaki bukit sebab campsite Tambiau Forest House ni terletak di puncak bukit. So untuk sampai ke sana korang perlu hike, tapi just easy hike je dalam 300 meter. Antara attraction yang ada di sini adalah view sunrise dan sunset dia memang sangat cantik. Cuma waktu tu kita orang sampai dah malam, memang dah penat pun waktu tu. So kita terus pacak kemah, lepas tu mandi, makan dan terus tidur. Keesokan harinya lepas subuh tu memang kita orang tunggu matahari naik. Sunrise view dia memang sangat cantik dengan view gunung, awan kapet sambil menikmati secawan kopi, memang perfect combination. Dan di sini memang agak sejuk sebab dia berada di kawasan pegunungan dan di puncak bukit pula tu. Kalau korang bermalam kat sini, aku suggest untuk bawa pakaian yang lebih tebal sikit dan bersesuaian lah dengan keadaan sana yang sejuk. Selain berkemah, korang juga boleh tidur di hammock. Memang ada hammock disediakan dekat sana. Korang boleh juga buat unggun api, BBQ dekat sana. Antara attraction lain yang ada juga, Uncle Richard ni memang pelihara sekawan burung merpati kat sana. Dan bila dia panggil dengan menggunakan siulan, burung tu akan datang kat dia dalam bentuk satu formation yang memang sangat cantik lah. So aku memang suggest untuk korang pergi kat sana. Boleh lawati Facebook page Tambiau Forest House untuk lebih informasi ataupun details tentang kawasan tersebut. Yang kedua adalah Timbua Water Rafting. Timbua Water Rafting ni diusahakan oleh seorang anak muda tempatan yang bernama Andi. Untuk penggemar sukan ekstrim, memang korang akan suka dan korang memang kena try untuk bermain water rafting di sini. Selain water rafting, korang juga boleh berkayak dan juga merasai pengalaman merakit menggunakan rakit bambu di sini. Trek dia sejauh 12 km dan at the end of the trek korang akan bercamping di satu kawasan di tepi sungai. Dan yang paling best, pada waktu malam korang boleh merasai sendiri pengalaman tangkap ikan sungai dengan menggunakan tangan secara tradisional. Guna tangan bukan guna joran. So pada waktu malam tu kau memang akan pergi menyelam dan bawa lampu suluh, tangkap ikan dengan menggunakan tangan. Mula-mula aku rasa memang agak susah, tapi bila kau dah berjaya sekali, kau memang rasa nak tangkap lagi tau. Yang ketiga adalah Maragang Hill. Maragang Hill ni terletak di Kundasang dan ada yang menggelarkan Maragang Hill ni sebagai anak kepada Gunung Kinabalu.
Ketinggian Maragang Hill ni 2,230 meter daripada paras laut dan trek untuk naik ke puncak Maragang Hill ni sejauh 4 km. So aku boleh consider Maragang Hill ni sebagai easy hike juga. Kalau korang fit dalam 20 ke 30 minit dah boleh sampai ke puncak. Normally kalau nak hike tu dalam pukul 3 pagi kita dah start hike. Dan biasanya untuk mendaki Maragang Hill ni kita wajib untuk hire guide, bergantung pada bilangan orang dalam kumpulan, minimum seorang guide. Dan ini juga adalah salah satu punca pendapatan penduduk setempat. Bila kita sampai ke atas puncak Maragang Hill tu akan ada pelantar ataupun platform untuk kita tengok view-view kat sana lah. So kat atas tu view Kinabalu memang sangat clear dan sangat dekat. Memang cantik gila. Selain tu ada juga view Kundasang, desa dairy farm tu memang sangat clear, yang macam kat New Zealand tu kan. Dan juga ada awan kapet. Dan udara ke atas tu memang sangat bersih dan sejuk. Sampaikan time korang tarik nafas tu rasa macam bersih paru-paru ni. So untuk pencinta alam sekitar, aku rasa korang memang suka untuk pergi ke Maragang Hill ni. Yang seterusnya adalah Sungai Biru Resort. Sungai Biru Resort ni adalah satu resort lama sebenarnya yang sedang dibina semula oleh sekumpulan anak muda. So aku memang sangat support aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh anak muda. Dan antara tarikan yang ada kat sini adalah ikan tagal yang sangat jinak. Ikan tagal ni sebenarnya adalah satu sistem pemeliharaan ikan yang mana korang tak dibenarkan untuk tangkap ikan-ikan yang dah ditagal ni lah. So kat sana ni ikan-ikan dia korang boleh bagi makan sendiri dan korang boleh rasa sendiri betapa jinaknya ikan-ikan kat situ. Dan diorang semua memang akan terkam kat kau bila kau bagi makan kat diorang. Even kau letak kaki pun, diorang akan terus pergi kat kau. So mula-mula memang agak geli sikit, tapi lama-lama memang rasa macam fish spa terapi lah. Memang sangat menenangkan dan mendamaikan. Dan yang terakhir adalah aktiviti paragliding, yang mana korang boleh menikmati pemandangan di sekitar daerah Ranau di udara dengan melakukan aktiviti paragliding ni lah. Dan dia terletak di Lohan, salah satu kawasan di daerah Ranau juga. Dan antara banyak aktiviti yang aku sebut tadi, ini salah satu aktiviti yang aku tak sempat buat. So aku harap bila aku datang Ranau lagi, aku dapat melengkapkan aktiviti paragliding di sana. So itu adalah antara hidden gem dan aktiviti-aktiviti yang korang boleh buat di Ranau. Tapi sekarang ni satu dunia termasuk negara kita sedang dilanda COVID-19 dan mungkin antara aktiviti-aktiviti tersebut terhad untuk dilakukan dan ini sangat memberikan impak yang agak buruk kepada industri pelancongan. So bila mana orang dah dibenarkan melaksanakan aktiviti-aktiviti macam ni, so aku suggest untuk korang semua try dan rasa sendiri macam mana keindahan alam di sana, dan dalam masa yang sama kita dapat menyumbangkan sesuatu kepada industri pelancongan negara kita. Sekian saja untuk video ni, kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye bye.